Okey, kita tengok terus kan topik hari ni penaklukan logik berdasarkan buku teks praktis kendiri 3.1D. Okey. Latihan praktis. Praktis kendiri 3.1D. Penaklukan logik. Dulu dah 3 kali tukar nama topik ni saja dah 3 kali seumur hidup saya. Okey. Dulu saya belajar dulu penaklukan mantik. Lepas tu dia tukar jadi penaklukan matematik. Sampai kamu jadi penaklukan logik. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Buka spek boleh kalau ada masalah, kalau saya buka spek, kamu kena cakap sebab saya memang tak dengar pula, tak nampak kalau chat okey. Nombor 1, bentuk implikasi jika P maka Q dengan antejadian dan akibat. Ini senang cerita dia. Ini pasal antejadian. Dan akibat. Kalau kamu, contohlah kamu tak belajar pun topik ni, tapi kalau bahasa Melayu kamu gempak, dia boleh buat soalan ni. Sebab apa? Dalam bahasa Melayu kita, akibat ni, dia ada kaitan dengan maka. Maksudnya kalau kau buat sesuatu, maka akibatnya itulah cerita dia. Itulah akibat dia. Antejadian ni maksudnya dia adalah kena buat satu, jika. Itu kita bagi dia. Jika antejadian, maka akibatnya terimalah. Begitu. Dan benda ni dia boleh jadi benar, dia boleh jadi benar dan dia boleh jadi palsu. Kedua, contoh kat sini. A, simple je. Nombor 1A, dia bagi antejadian dia X sama dengan 3. Akibat dia X kuasa 4 sama dengan 1. Simple je. Jawapan kita terus tulis. Jika X sama dengan 3, kalau tak muat dia boleh ke bawah. Maka X kuasa 4 sama dengan 81. Syarat dia, sebelum maka kena letak koma. Ni kena ingat. Dia tak boleh jika maka tak boleh. Dia kena ada koma kat situ. Koma menunjukkan benda tu satu ayat. Satu ayat yang sambung terus. Tengah-tengah nanti cuma ada koma je. Okey? B, sama cerita dia. Bila kamu dah nampak siapa cerita dia dah boleh buat dah. Jika A X kuasa 3 campur B X kuasa 2 campur C X campur D sama dengan 0 ialah persamaan kubik, koma. Maka A tak sama dengan 0. Okey? Dia kata antejadian tu satu cerita dia. Boleh Okey, semua sama cerita dia. Semua benda akan jadi benda yang sama. Untuk dia kata apa? Jika P maka Q dengan antejadian dan akibat. Benda ni boleh jadi benar, benda ni juga boleh jadi palsu. Kalau kamu tengok macam kamu kata, ini tak betul ni. Jangan peduli dengan tu. Kita tak peduli dengan tu. Yang kita penting adalah kamu kena faham macam mana nak letak. Jika letak dengan antejadian, maka letak dia punya akibat. Itu cerita dia. Okey? Sama juga cerita. C ke semua sama. Jika N tolak 5 lebih besar daripada 2N, dia boleh letak sini, saya tulis ke sini maka N lebih kecil pada negatif 5. D, jika M per N lebih besar pada 1, maka M kuasa 2 lebih besar N kuasa 2. Ini senang. Yang mula-mula ni senang lagi sebab dia melibatkan apa yang kita panggil sebagai antejadian dan akibat. Kamu kena ingat ni lah. Antejadian, jika antejadian, maka akibat dia. Okey? Itu yang pertama ini. Kita masuk yang kedua. Dia terbalik. Yang kedua dia terbalik. Masih lagi cerita pasal antejadian ni. Nombor 2 kat sini. Kalau kamu tengok dia bagi. Tentukan antejadian dan akibat. Simple je. A
Dia bagi jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Dia punya cerita tu. Okey. Tapi cuma soalan dia, jangan peduli ayat dia. Dia tanya apa? Yang mana satu antarjadian, yang mana satu dia punya akibat. Cara tulis dia yang ni penting. Nak tekankan kat sini adalah cara jawab. Macam mana nak jawab? Tulis macam mana? Kamu kena ingat cerita dia. Kita kena tulis antarjadian titik 2. Okey? Ini untuk best answer. Salin semua jangan ubah. Kan? Iaitu X ialah nombor genap. Titik. Habis cerita dia. Cerita akibat pula. Akibat dia X kuasa 2 ialah nombor genap. Titik. Cara jawab dia. Cara jawab. Soalan ni dia tak banyak kira tau. Tak banyak kira sangat pun. Kan? Dia sebab dia pakai logik je. Sebab tu penaklukan logik cerita dia. Pasal logik je. Logik. Betul macam mana kita nak kaitkan. Dia macam belajar bahasa matematik. Macam bagi dia. Bahasa matematik. Tapi jangan cakap dengan kawan-kawan pakai bahasa ni lah. Kacau cerita dia. Okey? Tengok. B pun sama cerita dia. Nombor 2B. Ni nak tekankan apa? Sebab apa saya ulang, kamu tengok saya ulang, kadang-kadang kamu dah ingat, ulang balik supaya benda ni dia melekat terus. Kalau benda ni kamu biasanya, saya pun pengalaman saya, ramai pelajar dia kadang-kadang dia skip topik ni masa buat revision nanti. Okey. B, jika set K sama dengan set kosong, maka NK sama dengan kosong. Benda ni masa kita belajar topik ni, kadang-kadang kita tahu benda yang patutnya kita dah buat revision. Contoh set, form 4 punya. Ini simbol untuk set kosong. N ni maksudnya apa? Numbers, bilangan. Bilangan unsur dalam set K. Macam tu cerita dia. Okay. Jadi saya akan buat situ, antarjadian dia adalah apa? Set K sama dengan set kosong. Dia punya akibat bilangan unsur dalam K sama dengan kosong. Okey, tu contoh. Cerita dia senang je. Cuma kadang-kadang yang sakit hati dia bila ayat dia terlalu panjang. Kita tulis dia lambat. Kan? Pelajar yang cekap matematik ni, dia tulis lambat. Lagi satu macam saya, kamu tengok. Kan? Saya tulis nombor, tak adalah puji, cantik jugalah nombor saya. Tapi bab tulisan memang buruk sikit. Okey. Tengok C. Jika X ialah nombor bulat. Kan? Jika X ialah nombor bulat, maka 2X ialah nombor genap. Sama cerita dia. Dia punya antarjadian titik 2 X ialah nombor bulat. Dia punya apa? Akibat titik 2 2X ialah nombor genap. Okey. Yang D tu panjang, kamu boleh buatlah nanti kalau kamu dah sampai untuk buat homework benda ni. Sebab benda ni senang je, simple. Cuma kita nak tengok macam mana cerita dia topik ni. Tu je kan. Okey. Kita pergi sebelah. Sebelah dia dah lain sikit. Dia dah masuk. Bahagian seterusnya nombor 3. Dia dah bukan antarjadian dah sikit. Tapi ada masih lagi cerita tu. Masih lagi bahagian ni. Kita tengok nombor 3. Apa soalan nak nombor 3 Nombor 3 ni bentuk implikasi
P, dia kata P jika dan hanya jika bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Bagi implikasi berikut. Implikasi berikut. Okey. Yang ni senang je cerita dia. Dia akan bagi dua implikasi. Dua implikasi. Apa pula implikasi ni? Dia bagi biasanya dua implikasi. Okey. Senang cerita dia macam ni. Implikasi ada dua jenis. Okey. Biasanya implikasi ni dia dalam bentuk jika maka tadi. Jika maka. Ini implikasi. Implikasi yang kita belajar ni, benda ni juga dikenali sebagai implikasi. Biasanya jika maka ni dia datang daripada implikasi yang besar. Implikasi yang besar adalah jika dan hanya jika. Cuma yang jika dan hanya jika dia mesti ada orang depan dia, ada benda A. Belakang ada benda B. Nampak? Bila dia pecah dua kat bawah, dia akan jadi jika A maka B, dan yang kedua jika B maka A. Macam tu. Nampak? Cuma soalan boleh terbalik. Dia bagi dua orang ni, dia boleh jadi terbalik. Dia bagi dua orang ni, dia minta yang ni. Ataupun dia bagi yang atas, dia minta yang ni. Macam ni kita nak cam. Senang je. Kalau dia kata, tulis dua implikasi. Mamat ni. Dua implikasi. Nampak? Satu implikasi. Yang ni. Itu cerita dia. Simple je. Sebab implikasi, yang ini sekali. Satu. Jika maka biasanya melibatkan dua cerita. Jika maka ni dia banyak. Antejadian dia, implikasi pun dia juga. Nanti ada askas, ada songsangan, semua pun dia juga cerita dia. Kita kena faham betul-betul cerita ni. Okey. Contoh A dia bagi jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna, maka K punca kuasa 2 K ialah nombor bulat. Okey, bawah tu pula kamu tengok, dia bagi macam mana? Dia terbalik cerita dia. Dia terbalik. Jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat, maka K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Yang ni yang panjang nak tulis cerita dia ni. Sebab tu soalan dia penat dia kat sini. Tapi soalan dia punya knowledge tak banyak, sikit je. Contoh yang ni kita perlu tahu apa? Dia tanya, dia nak buat dalam P jika dan hanya jika. Perkataan dia adalah jika dan hanya jika. Terus kita ambil. Ambil je mana-mana. Biasanya saya akan ambil yang atas. Yang atas ni jika K sampai sini 2 sempurna ni, yang ni adalah saya punya P. Lepas maka yang ni saya punya Q. Kita panggil dia P ni adalah antejadian, Q adalah dia punya akibat. Untuk implikasi yang pertama kita ambil. Jawapan kita dia akan jadi, kita kena tulis yang ni dulu. P dulu. K ialah, jauh sikit jadi Kia pula. Kia motor lain. Ialah nombor kuasa
dua sempurna. Okey. Jika dan hanya jika, koma, sorry. Jika dan hanya jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Dia tak ada koma tengah-tengah. Dia straight terus saja. Kan? Yang mana kita ambil aja P kita, formula saya pakai A dengan B. Dia pakai P dengan Q sama. Kan? P jika dan hanya jika Q, jadi jika P maka Q, jika Q maka P. Itu balik. Itu cerita dia untuk benda ni kita panggil dia bentukan implikasi jenis apa? Jika dan hanya jika. Boleh yang ni saya tak payah lama-lama sini. Boleh faham dia kita try sekali lagi. Buat satu lagi latihan, kita tengok yang B, C, D tu pendek-pendek dah. A je yang panjang, A je panjang. Dia padam Boleh faham cerita dia. Okey, ingat jangan lupa soalan ni 6 atau 5 atau 6 markah. 5 atau 6 markah. Standard banyak. Okey, B dia bagi jika PQ sama dengan P, maka P subset pada Q. Ini silang, ini subset cara baca dia. Okey. Jika P subset kepada Q, maka P silang Q sama dengan P. Okey. Ini senanglah cerita dah, nampak cerita. Kita ambil dua-dua seorang je. Yang ini ambil sebagai P antajadian, yang ini kita punya akibat. Dah. Tulis kat jawapan dia. Jawapan kita akan jadi P silang Q sama dengan P jika dan hanya jika P apa tu? Subset kepada Q. Habis. Tak payah buat dua kali, sekali je. Ambil yang atas saja. Okey? Ini kita panggil dia jadikan dalam bentuk jika dan hanya jika. Okey, jadi yang C dengan D tu dah sama cerita dia. Kamu follow je jalan cerita dia. Okey? Kita tengok terus. Nombor 4. Nampak yang tu saya cerita dua aplikasi pula. Itu balik. Nombor 4 ni favorite. Kalau kamu buka soalan SPM tahun-tahun lepas, walaupun kamu punya syllabus lain, tapi benda belajar benda yang sama. Soalan mungkin akan jadi benda yang sama. So saya tengok ni dalam IGCSE pun ada soalan jenis-jenis logik macam ni. Okey, cuma nanti kalau kamu buku teks kamu semua bahasa Melayu kan sekarang. Kalau dua bahasa dia senang faham lagi. Dua bahasa. Sebab dalam bahasa Inggeris ayat dia direct, straight to the point. Kan bahasa Melayu kadang-kadang kita adalah, ialah, lain kataan dia. Bukan, tidak. Kan? English not. Dah itu je. Semua bukan pun tu, tidak pun yang tu. Itu yang bahaya sikit kan. Okey, nombor 4. Tengok, tulis dua implikasi kamu dah cam dah. Kamu nampak je tulis dua implikasi ni kamu kena cam. Yang ini dua implikasi maksudnya dia akan jadi jika maka dan jika maka. Ini A, ini B, yang ini B, yang ini A. Balik. Dua implikasi. Nampak dua implikasi? Tu jawapan dia. Settle. Cuma kena cam lah siapa A, siapa B. Okey. Tengok A. PQR ialah poligon sekata. Jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR.
Yang ini kat mana kita cam dia? Jika dan hanya jika. Antara jika dan habis pun jika. Ini adalah dia punya key dia. Orang yang kat depan ni semua sekali orang depan ni adalah dia punya P. Orang belakang ni semua sekali adalah Q. Okey? Jadi kita terus jawab dia implikasi satu. Dia biasanya dalam exam dia akan bagi kamu benda ni. Dia akan tulis implikasi satu. Dia buat titik. So jawab kat situ. Bawah tu tiba-tiba dia seorang lagi. Implikasi dua. Dia suruh jawab itu. Kamu jawablah sini. Cerita dia apa? Jika PQR ialah poligon sekata, koma, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Titik. Siap. Implikasi yang pertama. Yang kedua macam mana? Terbalikkan je. Maksudnya jika juga. Tapi bawah dulu. PQ sama dengan QR sama dengan PR, koma, maka PQR ialah poligon sekata. Macam tu. Nampak? Itu cara daripada jika dan hanya jika pergi jika maka. Tadi dia bagi jika maka tukar kepada jika dan hanya jika. Okey? Jadi cuma benda ni jika maka dia mesti ada dua implikasi. Key dia adalah dua implikasi kan. Jadi kalau kamu tengok soalan ni sebenarnya boleh jawab semua dah kan. Tapi saya akan tunjuk satu lagi. Okey, supaya ingat lebih lagi saya ambil yang F tu. F pula. D. D. Fx. Okey. Kat D ni, kita ambil, dia akan jadi Fx sama dengan Ax kuasa 2 campur Bx tambah C. Mempunyai titik maksimum jika dan hanya jika A less than 0. Okey? Sambil buat benda ni pun kamu kena ni sikit lah, kena buat apa macam saya panggil apa revision jugalah, tak ada biar je kan. Okey. Contoh kat sini saya bagi kamu, masa kita buat ni, untuk soalan ni dia tak perlu tahu benda ni apa. Apa benda titik maksimum apa benda ni. Cuma kita buat ulang kaji sementara kita jumpa benda ni, mana tahu soalannya apa. Kamu kena ingat kan. Yang ini kita panggil dia kuadratik. Kamu belajar dalam kuadratik. Kuadratik dia kata Fx Ax kuasa 2 campur Bx campur C. Kuadratik ada dua jenis. Satu senyum, satu masam. Okey. Yang senyum ni A dia positif. Maksudnya lebih besar kosong. Yang masam ni A negatif. Sebab itulah. Kalau kau tengok yang senyum titik dia kat bawah. Kita panggil dia titik minimum. Yang masam ni betul masam titik dia kat atas. Ini kita panggil dia titik maksimum. Itu yang dia cerita ni sebenarnya. Tapi dalam soalan ni tak perlu pun. Kalau dia bagi tahu terbalik pun kita tak ambil pot pun. Buat dah tahu je. Semua yang soalan dia nak apa? Dia suruh kita buat apa? Jadikan benda ni dua implikasi. Kita pun buat lah. Jika Fx sama dengan Ax kuasa 2 campur Bx campur C mempunyai titik maksimum. Dah jumpa jika dah hanya jika. Belakang ni. Maka A lebih kecil pada kosong. Itu implikasi yang pertama. Implikasi kena ada dua implikasi. Betul. Yang satu lagi. Jika
A lebih kecil daripada kosong, maka salin saja semula. Fx sama dengan Ax kuasa 2 campur Bx campur C mempunyai titik maksimum. Okey? Benda-benda macam ni yang kamu tak pernah belajar pun sebenarnya sebelum ni. Okey? Tu yang dia kacau kat situ. Tengok seterusnya. B dengan C tu sama. Bagi kamu buat. Tengok sebelah. Kita masuk praktis kendiri 3.1E. Okey, baik. Mana pemadam saya? Oh, ni. D habis, kita masuk E. Tadi kita cerita pasal apa? Antejadian akibat jika, maka, jika dan hanya jika. Semua tu ada kaitan dengan apa? Implikasi. Okey, sekarang kita tengok cerita yang seterusnya. Nombor 1. Ini best. Dia tanya apa? Akas. Akas songsangan. Songsangan dengan kontra positif. Wah. Kontra positif. Okey, ni cerita dia senang je. Okay, kamu kena ingat dia punya ni. Dia punya huruf depan ni, dia start dengan apa? Dia punya ada minggu lepas saya ajar kamu tentang pernyataan. Pernyataan. Okey, contoh pernyataan akas songsang kontrapositif. PASK dia tulis macam ni. Okey, cuma yang tengah ni satu geng, yang tepi ni satu geng. Tapi ini bukan geng yang kita panggil geng kawan baik. Tak, ini geng gaduh je kerja. Kan? Akas dengan songsang. Akas dengan songsang. Dia dipanggil dia menafikan antara satu sama lain. Mamak dua yang ni dia nafi. Nafi. Yang ini dengan yang ini pun kita panggil dia nafi. Nampak? Okey. Manakala dia ada manakala pula. Manakala P dengan akas dua ekor ni pula kan? Dia tukar tempat. PT, tukar tempat. Dua ekor ni pun tukar tempat. Susah juga nak faham cerita dia. Kena tengok contoh. Sekejap contoh. Kita ambil nombor 1. A. Jika X tambah 3 lebih besar daripada 2, okey, maka X lebih besar daripada negatif 1. Okey, ini kamu kena faham yang pertama. Yang ini, yang mula-mula ni saya kenalikan sebagai dia punya pernyataan yang pertama. P. Ni P. Okey, sekarang saya akan buat apa? Akas. Akas. Akas apa? Tukar tempat. Tukar tempat je akas. Okey, akas dia hanya tukar tempat. Maksudnya jika yang ni kat depan X lebih besar negatif 1, maka X tambah 3 lebih besar pada 2. Ini kita panggil dia akas. A. Dia tukar tempat. Okey. Kemudian apa? Dia jumpa songsangan. Songsangan ni dia akan ikut akas. Tapi dia nafikan akas. Payah. Mana menafikan akas ni? Ni songsangan. Songsangan. Nafi maksudnya apa? Jika kalau yang ni kata lebih besar, lawan lagi lebih besar adalah X lebih kecil atau sama dengan. Okey. Maka X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan. Dia lawan dia. Kan? Biasanya lawan ni paling senang kita panggil dia meletakkan perkataan tidak. Tapi simbol ni tak bolehlah kita letak perkataan tidak. Kita terbalikkan saja. Itu kita panggil dia
Penafian akas namanya songsangan. Okey, dia punya formula dia macam ni. Minggu lepas saya ajar nafi. Nafi itu kalau dia punya P, nafi dia P. Ini simbol untuk apa ni? Penafian. Penafian biasanya kita guna perkataan apa? Tidak. Ataupun bukan. Ataupun benda berlawanan. Cerita dia. Contoh macam ni, dia tak boleh. Takkan kita nak letak X tidak lebih besar. Tak sonoh cerita dia. Kan? Tidak lebih besar apa? Inilah tu lawan dia. Okey. Songsangan dah. Kontrapositif. Okey. Kontrapositif. Kontrapositif sebenarnya simple je. Kontrapositif adalah akas kepada songsang. Sudah. Akas. Dia terbalik je lah. Songsang yang terbalik. Songsang yang terbalik. Dia akan jadi apa? Jika X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 2, maka X lebih kecil sama dengan negatif 1. Itu dia ada kaitan dia. Ni terbalik. Terbalik, nafi. Nafi, terbalik balik. Okey? Cerita dia. Jom, tengok. Satu lagi. Contoh. Nanti tak faham. Ini pening tak kadang-kadang nak ingat apa? Akas apa? Songsang apa? Sebab tu dia akan susun betul. PASK tu kalau kamu susun, senang cerita dia. Nak buat. Okey? Saya tulis bagi nampak lah. Dulu PASK. P ni kalau P jika P, maka Q. A adalah akas. Jika Q, maka P. Itu nampak dia terbalik. Tukar tempat. F pula dia nafikan A. Dia akan jadi jika tidak Q, maka tidak P. Kan? K pula dia terbalikkan F. Jika tidak P, maka tidak Q. Sebab tu saya bagi tahu K dengan P ni menafikan antara satu sama lain. Kan? Tu ni nota dia. PASK Okey, akas songsangan kontrapositif. Okey, kita tengok contoh B pula B. Panjang betul B ni. Jika K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0, mempunyai dua punca berbeza. Mempunyai dua punca berbeza. Dua punca berbeza. Okey. Maka hasil tambah punca. Hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 ialah negatif 1. Okey, nampak? Dia punya cerita dia macam itulah lebih kurang. Jika, maka. Okey. Yang ini P. Jadi kalau kamu tukar jadi A, senang. Okey, apa A kita? Akas. Akas kita adalah terbalikkan je. Panjang betul tulis ni kan. Jika kena tulis mana? Bawah dulu. Hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 ialah negatif 1, maka K tolak 3
K tambah 4 tambah dengan kosong mempunyai tak ada air. Dua punca berbeza. Dia punya ayat-ayat macam ni cerita dia. Itu akas. Nampak? Akas apa? Tukar tempat. Okey? Apa dia punya songsang? Songsang. Songsang kita nafikan akas. Kena ingat, songsang adalah penafian kepada akas. Okay, jom kita tengok kat mana kita nak nafikan akas kita. Akas kita jika hasil tambah punca bagi ni ialah negatif 1. Okay, maka ni mempunyai dua punca beza. Jadi kita akan buat apa? Jika hasil tambah bagi ni ialah tukar apa? Bukan. Kemudian ialah tukar kepada bukan negatif 1, maka mempunyai kita tukar jadi apa? Tidak mempunyai. Tidak mempunyai. Okey? Itu kita panggil dia penafian untuk akas kita. Jadi jawapan kita untuk songsangan dia akan jadi jika hasil tambah punca bagi K tolak 3 K tambah 4 sama dengan kosong bukan negatif 1. Ada cerita dia. Bukan negatif 1. Okey. Kemudian apa kita bagi seterusnya? Maka K tolak 3 dan K tambah 4 sama dengan kosong tidak mempunyai dua punca berbeza. Ya, penat tulis ni. Soalan ni penat dia situ je. Dia penat tulis. Okey? Itu baru songsangan. Macam mana dia punya kontra positif. Kontra positif kita buat apa? Kita akan nafikan nafikan pula. Akas dah nafikan. Okey. Tukar tempat songsangan. Lupa pula. Saya pun lupa. Tukar tempat songsangan. Pi tukar tempat. Nafi tukar tempat. Titi tukar tempat. Tukar tempat. Okey. Kita ambil untuk kontra positif. Kontra positif, kita kena tukar tempat. Panjang betul cerita ni, kamu boleh tulis nanti kamu faham. Dah lengah tulis ni. Tukar tempat. Untuk apa? Untuk songsangan. Jadi jawapan kita saya baca je, dia akan jadi apa? Jika K tolak 3, K tambah 4 sama kosong tidak mempunyai dua punca berbeza, maka hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama kosong bukan negatif 1. Kita tak ubah benda, kita tak nafikan dia. Kita hanya buat apa? Pertukaran tempat. Okey? Dahsyat Okey. Cuba kamu try yang C tu kejap Okey, cuba tulis. Kena ambil nafas kejap, minum air. Okey, try. Ya, yang C C pendek sikit. Buat akas, songsangan dan kontra positif. Penat tulis sama penat tulis. Boleh? Pada ni. Okey, 31 EC Pernyataan asal. Jika A, B, C, D ialah sebuah segi empat selari. Dah nampak key dia sini.
ialah maka AB selari dengan CD. Ni key dia. Tempat key ni kita nak letak penafian dia. Jadi ini dia punya pernyataan asal, akas. Akas tidak berubah apa pun keadaan, hanya menukar tempat. Tukar tempat saja. Jika AB selari dengan CD, maka ABCD ialah sebuah segi empat selari. Okey. Songsangan. Songsangan ni, yang ni yang penting. Songsangan. Dia akan nafikan akas. Jadi akas kita nafi kat mana? Perkataan pertama, selari. Ni key dia. Kita kena letak apa? Not. Letak not. Jadi apa? Jika AB tidak selari. Tidak selari dengan CD. Itu dia punya penafian dia. Cara buat penafian. Maka ABCD. Kira ialah tukar kepada bukan. Bukan sebuah segi empat selari. Itu cara kita buat apa? Songsangan. Okey. Kontrapositif senang aja. Kontrapositif kita akan nafikan pula. Songsangan ni tukar tempat ataupun nafikan yang asal. Itu saja. Tapi saya lebih suka saya buat ni terbalik, nafi terbalik. Terbalik-balik. Jika ABCD bukan sebuah segi empat selari, maka kat mana? AB tidak selari dengan CD. Cerita dia. Okey, itu kita maksudnya dengan 3 contoh ni insya-Allah kamu dah boleh nampak gambaran. Kalau orang tanya, akas apa? Apa songsangan? Kemudian apa? Satu lagi, kontrapositif. Kau jangan pandai-pandai reka sendiri. Kontra negatif tak ada. Tak ada. Dia kontrapositif je benda ni. Dia tak ada reka-reka. Okey? Kita pergi tengok nombor 4. Nombor 4. Mana datang nombor 4? Saya pun tak faham. Tiba-tiba nombor 4. Nombor 2. Tentukan nilai kebenaran. Yang ni jam. Nombor 2. Tentukan nilai kebenaran. Kebenaran implikasi akas songsangan dan kontrapositif. Ni saya panggil implikasi P. P, A, S, K. Okey. Kita ambil kat situ. A. Jika dua ialah, ini kita kena ada knowledge sikit lah. Jika dua ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey? Yang ini kalau kamu tengok pun tahulah, yang mula-mula ni adalah
Jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Yes. Dia punya knowledge dekat sini adalah kamu ingat. Apa-apa faktor, any factor. Apa-apa faktor, maksud faktor ni adalah orang yang kita boleh bahagi dengan dia. Itu maksud faktor. Faktor maksudnya bahagi. Faktor tu sendiri memberi maksud macam mana nak cari faktor? Bahagi. Contoh kita ambil 6. Siapa faktor bagi 6? Faktor bagi 6 1. Ya, 6 boleh bahagi 1. 2, betul. 6 boleh bahagi 2. 3, betul. 6 boleh bahagi 3. 4, tak boleh. 6 mana boleh bahagi 4? Tak dapat tepat-tepat. Dia kena dapat-tepat. 5, tak boleh. Okey, 6 boleh? 6 pun 6 boleh bagi tepat dengan 6. Jadi faktor untuk 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Maksudnya. Okey, jadi kalau benda tu faktor, kita boleh bahagi dengan dia. Itu maksud faktor. Okey, sambil ini kita panggil dia sambil belajar, kita buat revision. Apa maksud faktor? Sebab tu kalau nak cari faktor, kita gunakan apa? Bahagi, kan? Ini cara saya ulang balik. Tiba-tiba kamu nak guna. Contoh, tiba-tiba kamu jumpa nombor dia 54. Dia suruh cari apa? Cari faktor-faktor. Biasanya soalan dalam set. Faktor bagi 54. Apa faktor bagi 54? Okay. Kita akan gunakan yang pertama sekali. Saya akan gunakan nombor paling kecil. 1 darab 54 sama dengan 54. Nampak? Kemudian apa? 54. Sebenarnya saya tulis darab. Tapi sebenarnya cerita dia 54 bahagi 1, 54. Yang boleh buat macam tu. Ni bahagi 1 sama dengan 54. Tapi tak ada masalah. Saya tak suka buat macam ni. Saya lebih suka guna darab. Okey. Kemudian lepas kita test 1, kita test 2 pula. 54 bahagi 2. Okey, dapat apa? 2 darab 27. Akan dapat 54. Okey. Lepas tu kamu kata 3. 54 boleh ke bahagi dengan 3? Boleh juga. 3 kita akan dapat berapa ni? 8. 18. Okey. 3 boleh. 4 tak boleh. Betul? 4 tak boleh. 4 kita bahagi, kita akan dapat point. Kalau kita bahagi dengan 4. Tak boleh. Dia bukan faktor 4. 5 tak boleh. Sebab sifir 5, nombor belakang ni kena ada 5. Ataupun kosong. 6. 6 boleh. 6 sifir yang wajib kita hafal. 6 kali 9. 6. 7. Tak boleh. 7. 8. 8 tak boleh sebab 4 tak boleh. 8 adik-beradik je. Tak boleh. Confirm tak bolehnya. Bila sampai 8, kita test 9. 9 dah ada nombor habis. Dia kita akan test 1, 2, 3. Sampailah nombor tu wujud di sebelah kanan. Apabila nombor tu wujud sebelah kanan, cukup berhenti. Dia tak semesti kena test semua nombor, tak ada. Kita akan test 1. Biasanya kita akan buat single digit dah cukup dah. Kalau untuk nombor-nombor 2 digit ni. Dah cukup dah. Okay. Ini adalah semua kita panggil dia faktor-faktor bagi 54. Semua ni. Maksudnya 54 boleh bahagi 1, boleh bahagi 2, boleh bahagi 3, boleh bahagi 6, boleh bahagi 9, boleh bahagi 18, boleh bahagi 27, boleh bahagi 54. Itu cerita dia. Cuma kat sini soalan tak perlu kira pun. Ini ulang kaji sikit. Okay. Jadi, jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Dua-dua ni menghala ke arah kebenaran. Maksudnya benda ni akan jadi benar. Itu cerita dia. Bila kita buat akas, apa jadi dengan dia? Jika 10 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Ini pun tak ada efek. Kenapa tak ada efek? Sebab benda ni, kalau 10 boleh bahagi tepat dengan 2, maka 2 adalah faktor baginya. Masih lagi akan membentuk benar. Kebenaran.
Satu penting tu. Cikgu kebenaran ada. Okey. Ini akas. Lepas akas, apa tadi? Songsang. Kita nafikan dua-dua. Jika 10 tidak boleh. Dia jangan bukan dibahagi. Tidak boleh. Kan? Tidak boleh. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan. Faktor bagi 10. Nampak apa jadi? Penafian kita baca cuma. 10, kalau 10 tak boleh bagi tepat, maka 2 bukan faktor lah. Kan? Apa cerita kebenaran dia? Benar juga. Nampak? Sebab nak jadi faktor, mesti kena boleh bahagi tepat. Kalau benda tu tak boleh bahagi tepat, makanya dia bukan faktor lah. Kan? Yes, yang ni masih lagi berbentuk kebenaran. Kebenaran. Benar. Nampak? Ini benda yang ni, ayat ni baru kena faham ayat dia. Benda ni, kan? Kalau kamu buat kontrapositif, pun sama. Kontrapositif pun tetap dia akan jadi apa? Kebenaran. Kan? Iaitu kalau jika 2 bukan faktor, maksudnya 10 tak boleh bahagi dengan dia. Sebab dia bukan faktor. Itu cerita dia yang susah ni yang ni. Yang ni yang susah ni. Nak faham? Sebab pelajar kena ada knowledge pasal benda tu. Ayat tu. Okey? Sebab dia boleh jadi macam. Dia boleh soalan tu, atas benar, bawah palsu, lepas tu benar balik, lepas tu palsu. Boleh. Benda tu boleh berlaku. Itu benda ni. Nilai kebenaran ni. Sebab tu jarang soalan benda ni masuk exam. Saya tak jarang jumpa dalam exam. Kalau dia jumpa macam ni pun, saya beritahu kat student macam mana. Kalau kau nampak soalan macam ni, kalau dia suruh bagi macam ni, nilai kebenaran, kau jawab je semua benar. Tiba-tiba jawab semua benar. Nah, nampak apa? Kalau ada palsu pun maksudnya ada betul, ada salah. Pada pening-pening, jangan ambil masa lama sangat. Baca lama-lama nanti jam. Okey? Jadi kamu tengok lebih kurang, kalau kamu ada knowledge boleh jawab. Kalau tak boleh, kontam je. Benar. Ada yang benar, ada yang betul, ada yang salah. Nanti potonglah. Tak dapatlah 100% markah kau. 90 je lah. A+ juga. Okey? B. Jika 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. Maka 4 bukan punca. Yang ni susah ni sebab dia pakai satu yes, satu penafian. Bukan punca. Bagi X tambah 4, X tolak 4 sama dengan 0. Okey. Dia kata apa? Jika 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16. Okey. Kemudian dia tanya. Maka 4 bukan punca bagi X tambah 4, X tolak 4. Okey. Yang pertama. 4 memang punca untuk dia ni. Memang punca dia. Tapi dia kata 4 bukan punca bagi yang ini. Yang ini kat sini cerita dia. Yang atas ni benar. 4 ialah punca bagi, bawah dia kata bukan punca bagi ni. Benda ni punca untuk dia ni. Yang ni palsu. Satu dia bagi benar, satu akibat dia bagi palsu. Biasanya benda ni kita akan jadikan ni sebab benda ni dulu sama ni. Biasanya saya akan buat kesimpulan saya adalah apa? Kebenarannya adalah palsu. Ataupun kita ambil yang ni benar, ini palsu. Dia cara dia macam lah, buat satu-satu boleh, buat dua-dua boleh. Okey? Lepas tu kamu buat apa? Cuba kamu tengok dia punya apa? Jadikan apa dia punya? Akas, songsangan, kontrapositif. Okey, cuba buat tengok. Akas, songsangan, kontrapositif. Tanda right dengan pangkah je. Tanda right dengan pangkah je. Okey?